Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Salam sejahtera kepada Encik Hamid dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kemudian kami akan membentangkan tugasan ketiga, iaitu pengantar pengajian pendidikan. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Nama saya William Lin Junham. Nama saya Trisiana Wina. Saya pula Sharisha Nashon. Saya akan selaku moderator untuk pembentangan kali ini, dan kedua-dua ini merupakan ahli kumpulan saya. Okey, sebelum itu saya nak ada soalan. Apakah sebenarnya aspirasi pendidikan dan sebagainya? Apakah bentuk murid yang ingin kita lakukan? Dan untuk menjawab persoalan tersebut dengan lebih terperinci, saya akan menjemput presenter pertama, iaitu Trisiana, untuk menguraikan maksud aspirasi pendidikan serta enam aspirasi murid. Okey, baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan Saudara William. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan dengan menerangkan tentang maksud aspirasi pendidikan. Secara umumnya, aspirasi pendidikan merujuk kepada keinginan, cita-cita atau matlamat murni yang ingin dicapai oleh sesebuah sistem bagi melahirkan modal insan yang berkualiti. Dalam arti kata lain, aspirasi pendidikan boleh dianggap sebagai impian atau gambaran tentang generasi masa hadapan yang ingin dibentuk melalui sistem pendidikan. Seterusnya ialah hala 7. Hala 7 pendidikan merujuk kepada laluan, strategi atau pelan tindakan yang dirangka bagi mencapai aspirasi pendidikan tersebut. Jika aspirasi pendidikan ialah impian atau sesuatu maklumat yang kita ingin capai, maka hala 7 pendidikan pula dianggap sebagai peta jalan yang membantu sebuah sistem pendidikan mencapai maklumat tersebut. Contoh yang jelas yang dapat kita lihat melalui pendidikan yang dirancang oleh kerajaan bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Sebagai contoh, pada tahun 2026 ini, iaitu 20 Januari, Perdana Menteri kita, iaitu Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah melancarkan rancangan pendidikan negara pada tahun 2026 hingga 2035. Pelan ini merupakan kesinambungan kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang sebelum ini, iaitu dilancarkan pada tahun 2013 hingga 2025, tetapi sudah tamat tempoh. Oleh sebab itu, kerajaan Malaysia merancang serta menubuhkan satu rancangan pendidikan yang baru, iaitu Rancangan Pendidikan Negara 2026 hingga 2035. Dalam rancangan pendidikan negara ini terdapat dua komponen yang utama, yaitu Rancangan Pendidikan Malaysia (RPM) dan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia, yaitu RPTM. Kedua-dua komponen ini memainkan peranan penting dalam memastikan sistem pendidikan negara dapat berkembang secara menyeluruh, sama ada di peringkat sekolah maupun di peringkat institut pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat juga beberapa inisiatif dan pembaharuan dalam sistem pendidikan rancangan pada tahun 2026 ini. Antaranya ialah sistem matriks. Sistem matriks pembelajaran Malaysia diperkenalkan kerana lembaga peperiksaan ingin memperkenalkan semula penilaian berpusat yang dikhususkan kepada murid darjah 4 dan pelajar tingkatan 3.
Jadi penilaian ini akan dilaksanakan dan memberi fokus kepada 5 subjek sahaja, yaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, Matematik, Sains, dan Sejarah. Selain itu juga, terdapat juga inisiatif pendidikan percuma untuk pelajar yang kurang upaya, yaitu OKU, dan pelajar daripada keluarga yang miskin, yaitu kurang berkemampuan lah. Bagi memastikan akses pendidikan yang lebih adil kepada semua, jadi Kerajaan Malaysia telah memberi pertolongan atau bantuan bagi mengurangkan beban kehidupan masyarakat. Seterusnya ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau SKAS. SKAS merupakan instrumen penilaian kendiri yang digunakan oleh pihak sekolah untuk memastikan kualiti pendidikan yang diberikan berada pada tahap yang ditetapkan. Standard ini melibatkan beberapa aspek penting seperti kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum dan co-kurikulum, pembelajaran dan pemudahcaraan. Melalui sistem ini, sekolah dapat menilai serta menambah baik kualiti pendidikan secara berterusan. Seterusnya kita akan beralih ke 6 aspirasi murid. Dalam sistem pendidikan Malaysia juga terdapat 6 aspirasi murid yang ingin dicapai, yaitu pengetahuan. Kerajaan Malaysia ingin menzahirkan individu yang mempunyai fikiran yang kritis dan boleh berfikir secara logik dan tepat. Yang kedua, kemahiran kepimpinan. Kerajaan Malaysia juga ingin melahirkan insan atau murid yang mempunyai kepimpinan yang kuat supaya ia dapat melanjutkan pelajaran. Seterusnya, kemahiran dui bahasa. Kerajaan Malaysia juga ingin melahirkan individu yang bijak dalam bukan sekadar menggunakan bahasa Melayu, tetapi juga boleh berkebolehan menggunakan bahasa luar negara, yaitu seperti bahasa Inggris. Seterusnya, etika dan kerohanian. Rancangan pendidikan yang dilancarkan ini juga ingin melahirkan individu yang beretika dan mempunyai kerohanian yang kuat agar mereka sentiasa berfikir secara rasional. Dan akhir sekali, aspirasi murid ini adalah identiti nasional. Identiti nasional ini bermaksud kerajaan ingin melahirkan murid atau individu atau insan yang bangga terhadap negara sendiri, yaitu mereka akan berfikiran mereka bangga dilahirkan di negara Malaysia. Itu adalah aspirasi murid yang ingin dicapai oleh kerajaan Malaysia. Sebagai kesimpulan dari slide saya, aspirasi pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara. Kerana melalui pelbagai pelan pendidikan, inisiatif serta standard kualiti yang diperkenalkan, sistem pendidikan Malaysia berusaha untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan mempunyai sasiah yang baik. Dengan ini, pendidikan dapat menjadi asas penting dalam membangunkan masyarakat dan negara pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan balik kepada moderator kita, yaitu William. Baik, terima kasih kepada panel pertama, iaitu Trisana. Penjelasan yang sangat mantap. Baik, sekarang kita menjemput panel kedua, iaitu Syaris, untuk pembentangan yang seterusnya. Baiklah, terima kasih saudara moderator dan saudari Trisiana. Baiklah, pada bagian ini saya akan
menjelaskan tentang guru berjiwa pendidik sebagai pemangkin utama dalam merealisasikan aspirasi pendidikan global. Guru berjiwa pendidik bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembentuk insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Seperti kata ringkasannya ialah jeri kan? Jeri. Ya, betul. Peranan ini selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dan perancangan strategi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025. Dalam era revolusi industri semasa yang dipacu oleh otomasi, kecerdasan buatan dan teknologi digital, guru bertindak sebagai ejen perubahan. Guru juga harus menguasai kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti. Melalui peranan ini, guru menjadi penghubung antara sistem pendidikan dan keperluan ekonomi global. Seterusnya, kita akan melihat kepada sasiah guru cemerlang. Sasiah merupakan asas kepada kredibiliti dan keberkesanan seorang pendidik. Guru cemerlang mestilah berintegriti, beretika dan menunjukkan profesionalisme dalam setiap tindakan. Dalam dunia tanpa sepadan hari ini, murid bukan sahaja menilai ilmu yang disampaikan, tetapi juga kepribadian guru sebagai model teladan. Guru juga perlu berfikiran kritis dan inovatif agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang pesat pada masa kini. Selain itu, sifat empati dan inklusif amat penting dalam menghadapi kepelbagaian latar belakang murid. Dalam konteks globalisasi, bilik darjah menjadi ruang interaksi pelbagai budaya dan perspektif. Justru, sasiah guru yang mantap akan melahirkan generasi yang beretika dan bertanggungjawab dalam memanfaatkan teknologi untuk pembangunan negara pada masa hadapan. Sebagai guru profesional, penguasaan bidang asas pendidikan sangat penting dalam membentuk pemikiran yang matang dan efektif. Pertama, sejarah pendidikan membantu guru memahami evolusi sistem pendidikan serta perubahan dasar yang telah berlaku. Dengan memahami sejarah, guru mampu merancang masa depan pendidikan secara lebih strategik. Kedua, falsafah pendidikan menjadi kompas nilai dalam profesi keguruan. Di Malaysia, pendidikan berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan harmonis. Dalam era teknologi disruptif, falsafah ini memastikan pendidikan tidak terlalu berorientasikan pasaran semata-mata, tetapi tetap menitik beratkan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, psikologi pendidikan membantu guru memahami perkembangan kognitif, emosi dan sosial murid, khususnya generasi digital yang membesar dengan teknologi. Guru perlu menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid serta strategi yang fleksibel dan adaptif. Yang keempat pula, sosiologi dan antropologi pendidikan memberi kesedaran tentang pengaruh budaya, ekonomi dan sosial terhadap pendidikan. Kefahaman ini membolehkan guru mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dan relevan dalam konteks digital. Seterusnya, dalam usaha memacu pendidikan ke peringkat global, guru perlu memahami pendidikan perbandingan
dan sistem antarabangsa. Melalui pendidikan perbandingan, guru dapat menilai kekuatan dan kelemahan sistem tempatan berbanding negara lain. Perspektif global ini membantu meningkatkan daya saing pendidikan Malaysia. Selain itu, organisasi seperti UNESCO menekankan kepentingan pendidikan berkualiti melalui matlamat perkembangan lestari, khususnya SDG 4 yang menuntut akses pendidikan inklusif dan saksama. Guru berperanan mengintegrasikan perspektif global dalam pengajaran dan pembelajaran agar murid mempunyai kesedaran antarabangsa serta mampu bersaing di peringkat dunia. Sebagai kesimpulan terhadap pembentangan tadi, implikasi terhadap guru amatlah besar dalam merealisasikan revolusi industri semasa. Guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Penguasaan teknologi dan pedagogi digital bukan lagi pilihan, tetapi keperluan. Guru juga perlu mengamalkan kolaborasi profesional sama ada di peringkat nasional maupun antarabangsa. Selain itu, guru juga bertanggungjawab membentuk murid yang bukan saja mahir dalam teknologi tetapi juga beretika dan berdaya tahan. Inilah keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pembangunan insan. Secara keseluruhannya, guru berjiwa pendidik ialah arkitek utama yang membina asas kepada pertumbuhan ekonomi global melalui pendidikan yang berkualiti. Tanpa guru berwawasan dan berkarakter, aspirasi pendidikan negara tidak akan dapat direalisasikan sepenuhnya. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada panel kedua iaitu Syariz. Pembentangan yang sangat mantap juga kan dan menarik juga. Okey. Baik, sekarang merupakan giliran saya untuk membentang bahagian yang terakhir iaitu etika keguruan. Baik, sebelum itu saya nak jelaskan tentang apakah maksud etika keguruan. Baik, etika keguruan dia adalah prinsip moral dan nilai profesional yang menjadi panduan guru dalam melaksanakan tugas. Sebagai contoh, guru dia ada etika keguruan kan. Ya. Jadi dia boleh jadikan etika keguruan itu sebagai panduan dia menjadi seorang guru. Baik. Menurut Mukni 2024, guru bukan sekadar berfungsi sebagai penyampai ilmu, malah turut berperanan sebagai pembimbing, pendorong semangat dan contoh teladan dalam usaha membentuk murid yang berakhlak baik, berilmu pengetahuan serta memiliki kepribadian yang kukuh. Maksudnya ialah guru bukan saja mengajar di sekolah, tapi dia juga memimpin murid, menjadi pendorong semangat kepada murid serta menjadi contoh teladan kepada murid mereka. Baik, sini ada isu semasa dan contoh kes di Malaysia. Pertama ialah isu etika guru di media sosial. Seperti yang kita tahu, kita dapat nampak banyak kes guru dia memuanai kandungan yang tidak profesional ataupun yang tidak senonoh di internet lah, yang sehingga tular dan mendapat perhatian masyarakat. Hal ini mencetuskan persoalan tentang batas etika guru di ruang digital. Kita kena fikirlah, kita kan sebagai guru, jadi kita kena fikir implikasi kalau kita buat sesuatu yang tidak senonoh lah ataupun tidak profesional. Jadi guru perlu menjaga imej sebagai penjawab awam kerana tingkah laku mereka di media sosial turut mencerminkan profesionalisme keguruan. Baik, ini merupakan isu semasa ataupun contoh kes yang kedua, iaitu isu disiplin ataupun salah laku guru. Baik, terdapat kes terpencil pelibatan tindakan tidak profesional terhadap murid.
seperti yang kita nampak dalam Facebook, Instagram, TikTok, kita dapat nampak ada kes guru menegur murid, kan? So kita sebagai bakal guru ni lah, kita kena melakkan daripada perkara seperti yang ini lah, sebab kan implikasi yang saya tadi ada bentangkan tadi. Baik, etika keguruan ini dia ada merangkumi aspek. Yang pertama ialah tingkah laku profesional. Maksudnya kita sebagai bakal guru yang bakal menjadi guru, maafkan saya, pada masa yang akan datang kita akan kena jadi guru, kan? So kita kena jagalah tingkah laku kita. Baik. Yang kedua ialah hubungan dengan murid, ibu bapa serta masyarakat. Yang ketiga ialah tanggungjawab terhadap profesi kita. Contoh, kita sebagai guru, kan, yang bakal jadi guru lah, kita kena bertanggungjawab. Bukannya kita datang sekolah, kita tak mengajar, kita suruh murid buat perkara yang mereka nak buat, itu saja. Kita kena ajar yang sampai ke ilmu kita. Kita juga perlu menjaga hubungan dengan murid, kan, maksudnya kita janganlah terlalu mengontrol mereka. Ya, betul. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang ciri utama etika keguruan. Baik, dia ada 4 ciri. Pertama ialah profesionalism, yang seperti saya sudah menerangkan tadi, kita kena bersikap profesional lah. Kedua ialah amanah dan tanggungjawab. Kita kena jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang guru. Ketiga ialah keadilan. Kita kena adil lah kepada semua murid, tidak kira bangsa, agama ataupun kaum lah. Terakhir sekali ialah keikhlasan dalam mendidik. Seperti yang Krisana katakan tadi, kita sebagai bakal guru ni, yang bakal menjadi guru, kita kena ikhlas dalam mendidik murid-murid kita. Baik, kepentingan dia ialah kita dapat membentuk guru yang berintegriti. Yang kedua ialah menjamin hubungan harmonis sekolah dalam masyarakat. Di sini saya boleh bagi contoh. Kalau kita mengajar murid kita dengan baik, maksudnya kita dengan hubungan kita dan masyarakat juga menjadi baik juga, kan? Macam kalau kita ajar murid itu dengan baik, dia dapat keputusan yang cemerlang. Ibu bapa mereka pun tak macam mengadu ke apa-apa. Yang terakhir adalah membantu pembentukan sosial murid. Murid di sekolah dia bukan saja dia belajar, tapi dia juga belajar untuk menjadi manusia. Okay. Baik, seterusnya adalah budaya kerja KPM. Baik, di sini ada 7 nilai utama etika kerja. Yang pertama ialah bersyukur. Kita kena bersyukurlah, kan kita ada kejayaan kita, kan. Contoh kita yang bakal menjadi guru, dan lain bakal ada kejayaan mereka sendiri. Okey. Baik, kedua ialah benar. Benar itu maksudnya kita kena melakukan perkara yang benar. Ya, baik. Yang ketiga ialah bijaksana. Yang keempat penyayang. Baik, seperti yang kita dapat tahu, kan, kita sebagai bakal guru, kita kena ada sikap penyayang. Kita kena cinta sesama, antara satu sama lain. Sayang mereka. Ya, sayang mereka. Jangan cinta. Ya, betul. Okey. Baik, yang keempat ialah dedikasi, yang kelima ikhlas, yang terakhir ialah amanah. Baik, di sini ada prinsip budaya kerja KPM. Yang pertama kita kena melaksanakan tugas dengan niat yang betul. Contohnya kalau kita membuat tugasan yang perusahaan berikan, kita kena melaksanakan tugas itu dengan niat yang betul. Kita kena macam tidak dengan amanah macam itu. Tepat dapat hantar tugasan tepat. Ya. Baik, yang kedua ialah memberikan perkhidmatan berkualiti. Yang ketiga menunjukkan akhlak dan penampilan terbaik. Baik, penampilan terbaik di sini maksudnya kita kena jaga pemakaian kita, rambut kita dan sebagainya. Yang terakhir adalah sentiasa menambah baik kualiti kerja kita.
Baik, di sini ada peranan budaya kerja juga. Pertama ialah menyokong aspirasi pendidikan negara. Yang kedua ialah membentuk guru berfikiran profesional. Yang ketiga ialah menghasilkan perkhidmatan pendidikan berkualiti. Yang saya sudah jelaskan tadi, kita kena, kalau kita buat tugasan, sesuatu tugasan itu kita kena buat dengan niat yang betul dan berkualiti. Baik, di sini hampir ke penghujung. Baik, implikasi kepada sasar guru cemerlang. Baik, apakah itu sasar guru cemerlang? Ada sesiapa yang tahu, boleh bagikan sedikit idea? Sasar guru cemerlang bagi saya seperti yang kamu terangkan tadi, dia berkepribadian penyayang, amanah, supaya tugasan yang dia lakukan itu berkualiti. Pada pendapat saya lah. Syarif, Pada pendapat saya pula, apa soalan tadi? apakah definisi sasar guru cemerlang? Sasya guru tuh dia macam lebih kepada tingkah laku, perilaku, perbuatan. Jadi kita sebagai guru ni perlu jaga tingkah laku kita lah, sasya. Jadi kalau kita sebagai guru ni sasya kita bagus, murid kita pun mencontohi kita menjadi suri teladan mereka. Jadi itulah pentingnya kita sebagai guru menjaga sasya kita. Maksudnya kita kena menjadi contoh kepada mereka. Ya, saya setuju dengan pendapat Syarif. Baik, yang ini merupakan bahagian yang terakhir, iaitu implikasi utama. Yang pertama ialah peningkatan kualiti diri guru. Guru perlulah lebih berdisiplin, berintegriti dan juga lebih kompeten. Contohnya, guru perlu sentiasa menambah ilmu mereka dengan kemahiran mereka. Kan ini merupakan zaman teknologi. So, jadi guru perlulah mahir dalam teknologi AI. Baik, yang kedua ialah menjadi teladan. Guru perlulah menunjukkan akhlak mulia kepada murid, membentuk sasar pelajar secara langsung. Saya boleh bagi contoh juga di sekolah. Guru itu dia bukan saja dia sebagai guru, dia perlulah ada pemakaian yang kemaskan, tidak mencolok mata, rambut tu pun kemas dan sebagainya. Okay. Dan ketiga ialah memartabatkan profesion keguruan. Profesion dilihat lebih dihormati dan profesional. Maksudnya guru, kalau kita sebagai guru kita kena ada memang ada niat yang nak jadi guru lah. Baik, yang keempat ialah melahirkan modal insan berkualiti. Murid menjadi berilmu, berakhlak dan seimbang melalui kita lah. Kita kan sebagai guru kita menyampaikan ilmu kepada mereka, kita memanusiakan mereka. Yang terakhir adalah inovatif dalam pengajaran. Guru cemerlang mampu menjana idea baru dalam PDP. Kita kan sebagai pelajar individu, di sinilah tempat kita dilahirkan. Guru berkualiti yang betul. Baik, saya rasa sampai sini saja untuk webinar kita. Ini merupakan rujukan yang kami cari untuk menghasilkan tugasan ketiga kita ini. Baiklah, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.